السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله faqad faza fawzan azima. Muslimin sidang Jumaat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, marilah sama-sama pertama kali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih kepada nikmat Allah Ta'ala yang sangat-sangat banyak. Terima kasih yang bermula daripada hati kita, daripada lubuk hati kita berasa berseronok dan gembira dengan nikmat pemberi Allah. Sekali dengan ucapan lidah kita, tubik daripada bibir mulut kita, kita alhamdulillah yang kita boleh makan, boleh pakai, boleh ada tempat tinggal, sehat, selamat dan aman. Kita makan, alhamdulillah. Siapa apabila kita boleh ada peluang qada hajat pun kita alhamdulillah. Kita aman, sehat dan kita berpeluang boleh sama-sama kita hidup dalam nikmat yang banyak di bulan Ramadan Al-Mubarak. Itu terima kasih kita dengan lidah dan juga dengan hati kita. Sekali dengan kita senantiasa berusaha supaya kita boleh guna segala nikmat, segala pemberian, kemudahan yang diberi oleh Allah Ta'ala supaya kena dengan maksud Allah Ta'ala beri nikmat. Itulah sebenar-benar hakikat syukurnya. Balah mana setelah mana kita gembira, seronok daripada lubuk hati kita, lidah kita boleh mengucap alhamdulillah. Tapi nak wis segala anggota kita tu boleh kita jadikan untuk guna nikmat Allah Ta'ala wi kena pada tepatnya. Itulah dipanggil syukur yang sebenar. Muslimin yang dikasihi Allah Ta'ala sekalian, kita pada hari ini Allah Ta'ala beri lagi peluang untuk kita dapat hidup di Jumaat yang keempat daripada Ramadan pada tahun ini. Boleh jadi ini adalah Jumaat yang akhir sekali untuk kita. Untuk minggu depan kita tak ada nak masuk ke Jumaat baru dah. Ataupun ini boleh jadi Jumaat yang akhir daripada bulan Ramadan, kerana Ramadan tahun depan kita tak sempat nak hidup. Boleh jadi kerana ajar yang duk dapat kita ni tidak siapa yang boleh menentu, tidak siapa yang boleh tahu. Maka
Allah Ta'ala kurnia, Allah Ta'ala beri peluang dapat kita hidup sampai ke minggu yang keempat daripada Jumaat Ramadan pada tahun ni. Terima kasihlah banyak-banyak pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dengan di awal-awal sebelum pada kita nak masuk Ramadan ni, kita dengar ceramah, kita dengar peringatan, kita dengar nasihat cara mana kita nak istiqbal Ramadan, cara mana kita nak sambut bulan Ramadan. Bila masuk bulan Ramadan, pakat berkira, pakat muzakarah pula, pakat buat peringatan pula tentang kelebihan Ramadan. Balah mana kita nak guna Ramadan, balah mana kita nak rebut, ambil kebesaran, kemuliaan, keagungan yang ada pada bulan Ramadan. Sebagai bulan rahmat, sebagai bulan untuk kita dapat maghfirah, keampunan dari Allah, sebagai bulan untuk kita nak jadi termasuk kita daripada orang yang Allah Ta'ala merdeka daripada azab neraka. Satu bulan puasa yang menjadi puasa fardu, satu bulan qiyam, satu bulan sedekah, satu bulan yang diturun padanya Quran, tilawatul Quran, bulan yang diturun padanya Quran. Bulan yang setiap malam Jibril mari cari Nabi, Nabi mengadap Jibril untuk bertadaruh Quran. Bulan Lailatul Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan dalam setahun. Dan bulan yang Nabi tunjuk cara khusus beribadat pasang sungguh di 10 akhir Ramadan, iaitu bulan Ramadan. Itulah bulan yang sedia kita reti, sedia kita faham melalui nasihat, melalui ceramah, melalui bacaan kita buku-buku. Alhamdulillah, Allah Ta'ala telah kurnia kepada kita. Maka di perhujungnya Ramadan ni, gapo pula yang kita nak kira? Kalau kita tengok pada orang-orang dulu, para salafus salih, tengok pada para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in, tengok pada at-tabi'in, pada akhir-akhir Ramadan, mereka itu muzakarah, mereka itu berkira masalahnya amalan yang sudah kita kerja di bulan Ramadan. Baik amalan tu puasa siang hari, baik amalan tu tarawih di tengah malam, qiyam tahajud tengah malam, baik amalan tu sedekah, tolong orang masakin, fuqara, baik amalan tu beri makan ni buka puasa, baik amalan tu iktikaf, berbagai-bagai bentuk macam amalan. Tapi yang kita kena kiranya, adakah amalan yang kita kerja saat ni boleh jadi kekuatan, boleh jadi satu benda yang nak menyucikan kita daripada cemar, daripada kotor. Adakah amalan yang kita buat saat ni betul-betul Allah Ta'ala terima daripada kita? Oh, inilah maudhu' yang ulama duk kira, yang para salafus salih, yang para sahabat, para tabi'in duk kira. Apabila masuk di akhir-akhir Ramadan, siapa kena bulan lepas Ramadan, mereka itu masih duk ingat masalahnya amalan hak buat dah tu Tuhan terima ke tak? Tuhan akan naik ke langit ke tak? Sebab kita dengar hadis yang Nabi kata, banyak orang puasa yang tidak boleh daripada puasa dia kecuali lapar dan dahaga. Banyak orang berjaga malam, semaya malam, tapi tidak boleh daripada semaya dia kecuali hanya mengantuk dan letih, penat, lengah. Begitulah satu kali Nabi SAW pernah naik mimbar dia. Selalu kita dengar hadis, Nabi naik mimbar dia, Nabi kata amin. Apabila ditanya, gapo nama yang kamu kata amin itu ya Rasulullah? Dia kata, aku kata amin kerana Jibril suruh kata amin. Dia kata, orang jauhlah orang yang dia dah hidup di bulan Ramadan, tapi dia tubik daripada Ramadan, dia tidak dapat keampunan dari Allah. Ba'uda man adraka Ramadan falam yughfar lah, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Lalu aku pun kata amin. Jauh orang yang dah hidup di bulan Ramadan, tapi dia tubik sepuluh ramai, orang lain tubik dia dapat keampunan dari Allah, tapi dia tubik tidak dapat maghfirah, tidak dapat keampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Sebab tu hati kita hamba Allah Ta'ala yang beriman, yang duk semaya, yang duk puasa, yang duk sedekah, yang duk buat segala macam bentuk amalan baik, hati kita, kalulah kita tu masih jadi orang beriman, kalulah kita tu masih ada sifat takwa kepada Allah, bukanlah semata-mata ada harap sahaja daripada hati kita, bahkan ada sekali dengan tu sifat takut kepada Allah, bimbang takut amalan yang kita kerja tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu dalam hati kita ada al-khauf war raja, ada takut dan ada harap. Takut kepada siksa Allah, kepada neraka Allah yang kulit kita tak sanggup nak tanggung neraka Allah Taala. Manusia yang lemah ni tak sanggup nak tanggung. Bagaimana kita nak tanggung kalulah hanya yang paling ringan sekali Nabi kata azab neraka yang dia letak baru api di bawah tapak kaki dia boleh menggelgak otak dia, itu yang paling ringan sekali azab dalam neraka. Orang saat ni dia kata dia lah yang paling berat sekali, dah tak ada orang paling berat daripada dia, tapi itu hanya yang paling ringan daripada neraka. Bagaimana kita nak sanggup tanggung azab semacam ni? Sebab tu ada berasa takut kita kepada Allah. Sekali dengan tu kita tidak boleh putus asa daripada rahmat Allah, tidak putus asa daripada keampunan Allah. Siapa ke orang bunuh orang 99 orang ataupun 100 orang, dia masih dapat keampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dia masih dapat keampunan dari Allah. Dia boleh lagi ada peluang masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu orang mukmin dia ada takut kepada Allah dan dia ada harap kepada rahmat dan keampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dengarlah, tadabburlah satu kerat ayat Allah Taala dalam suratul Mu'minun. Allah Subhanahu wa taala ada firman, wallazina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Ulama tafsir beri makna kata iaitu orang-orang yang bersungguh dalam beribadat kepada Allah. Yu'tuna ma atau ni makna sungguh dalam beribadat, serba macam amalan baik dia buat. Semaya lagi, kalau sah bulan Ramadan gak masya-Allah, puasa di siang hari, tarawih di waktu malam, beri makan kepada orang buka puasa, sedekah kepada orang masakin dan anak yatim, dan berbagai bentuk amalan, iktikaf lagi, jaga Lailatul Qadar lagi, berdoa munajat kepada Allah Taala lagi. Itu yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun, padahal hati puak dia tu, dalam keadaan hati puak dia tu wajilatun, duk takut, bosan, takut bimbangnya waktu dia nak kelip menghadap Allah Ta'ala esok, Allah Ta'ala tidak terima amalan dia. Ayat ni Aisyah tanya Nabi, Nabi, apakah maksud dengan orang ni iaitu orang berzina, orang bercuri, orang tak semaya? Apakah maksudnya orang minum arak, orang mabuk, yang mereka itu berasa takut waktu mereka nak kelip menghadap Allah? Apakah maksudnya wallazina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun? Orang yang ada hati takut sani, orang yang berzina, orang yang minum arak, orang yang bercuri. Aisyah tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi jawab kata, dak. Orang yang ada takut sani orang hak semaya, orang hak bersedekah, orang hak puasa, tapi hati mereka takut amalan yang dikerja sani, takut bimbangnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu di perhujungnya Ramadan al-Mubarak ni, banyaklah kita terima kasih. Mana yang pertama kalinya muhasabah diri kita, lepas mari dah 25 hari dah hari ni kita puasa, boleh guna nikmat Ramadan 25 hari, 25 malam. Pakat muhasabah, kita pernah muhasabah diri kita.
Apabila kita duduk sore, kita muhasabah, menghitung diri kita. Pernah ke tak kita ingat kata, bakpo mak dua mataku ni, hatiku ni keras sangat, tak nak menangis. Pernah kita muhasabah, bakpo aku ni tidak ada manis dalam beribadat kepada Allah Ta'ala. Pernah kita berasa ke tak, kita ada berasa kata comel molek di bulan Ramadan, tapi pak tu baik sikit je. Raya esok, malam ni malam raya, kita berasa lain, berasa pasal lain. Berasa puas lah, berasa tarak, berasa jemur. Na'udzubillah min zalik. Kita pernah berasa ke tak lagu tu? Karena kalau tak ada siapa raya esok hari, kita telah melanggar garis-garis Allah Subhanahu Wa Taala. Adakah kita muhasabah dan kita berasa pada diri kita balas tu? La ilaha illallah. Sebab tu satu qiraat ayat lagi Allah Taala kata, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Yang hanya Allah Ta'ala menerima iaitu daripada hamba-hamba dia yang muttaqin, yang takut dan bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mana kita buat kerja saat ini tidak ada. Sebab tu kita mari tengok tekan ni, pesan ni, galak ke yang diberi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya kita muhasabah. Amalan kita baik, puasa kita siang hari, semua tu terikat dengan amalan bersih hati kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu mari hadis yang kita dengar sama, imanan wahtisaban. Apakah maksudnya? Puasa dia dalam keadaan dia tu beriman kepada Allah, beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dengan fardu Allah, beriman juga dengan sunnah Nabi SAW. Sebab tu dia boleh terawih, boleh berjaga. Tapi sekali dengan tu dia ada harap pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Harap pahala dari Allah tu panggil ihtisab. Kita mari berasa, mari duk cek diri kita. Bagaimana puasa kita, ada ke tak dua syarat tu? Puasa kerana kita beriman kepada Allah, puasa kerana kita tu harap pahala dari Allah, terawih kita pun serupa. Karena amalan yang besar yang kita kerja ni kadang-kadang juga jadi sebab kepada kita masuk neraka. Na'udzubillah minan nar. Kita selalu dengar hadis dalam masalah ikhlas kepada Allah Ta'ala, ikhlas beribadat kepada Allah. 3 golongan orang yang buat amalan besar. Orang yang mati syahid pada jalan Allah, mati berdarah di medan perang, tapi akhirnya Nabi kata orang ni masuk neraka. Pernah kita dengar hadis, selalu kita dengar. Sudah tidak ada amalan besar lain daripada amalan mati berjihad fi sabilillah. Besar amalannya kalau betul dengan syariat Allah, betul hati dia betul dengan syariat Nabi, besar pahala. Tapi ada juga yang masuk neraka dengan sebab dia tu bagi untuk semata-mata orang kata dia berani, dia orang pahlawan, dia orang hanelak. Na'udzubillah minan nar. Sebahagian manusia juga orang hati murah, belanja banyak. Terutama jadi bulan Ramadan kita banyak tengok orang belanja. Alhamdulillah, Allah Ta'ala wi taufik, wi hidayah, wi ada perasaan murah. Ramai orang murah, ramai orang borah, dan ramai juga orang bakhil. Orang tidak boleh guna sebahagian harta pada jalan yang baik. Ada dua-dua. Tapi juga yang kita nak kecek, yang kita bimbangnya, orang-orang yang belanja kalau ada niat dia untuk nak kata hati murah, orang hati molek, orang mulia, maka termasuk daripada orang Nabi kata dia juga akhirnya dipermasuk ke dalam neraka. Na'udzubillah minan nar. Orang mengaji, orang belajar, orang baca Quran, tapi dia baca untuk kata dia qari. Na'udzubillah min zalik. Kita lihat kepada amalan-amalan besar saat ni, kalau tidak sekali dengan hati dia cuci bersih, maka akhirnya jadi sebab pada masuk neraka. Inilah sebabnya orang sahabat Nabi dan para salafus salih
dalam kerja amalan baik itu terutamanya pada akhir Ramadan ni, mereka menangis, mereka bosan, mereka bimbang, takutnya amalan hak dibuat saat ni tidak diterima oleh Allah. Oleh itu, bulan yang Allah Ta'ala jadikan setiap malam ni, Tuhan nak merdeka hamba dia daripada neraka. Sebahagian manusia Tuhan nak merdeka, nak berlepas pada neraka. Kita muhasabah, adakah kita termasuk daripada orang itu? Setiap malam ada orang-orang yang Allah Ta'ala merdeka daripada neraka, buat tubik daripada banci neraka. Adakah kita termasuk daripada tu? Ataupun kita ni tak ada nak lepas Ramadan lagi, kita duk langgar belai-belai dah garis Allah Ta'ala dalam bulan Ramadan. Ini adalah perkara yang kita semua mestinya muhasabah diri kita. Di awal Ramadan kita kecek nak sambut Ramadan, di tengah Ramadan kita kecek kelebihan Ramadan, dan di akhir ni kita kecek masalah bagaimana kita nak pindah berpisah daripada Ramadan menjadi seorang hamba yang betul-betul dapat redha Allah, keampunan Allah, balasan yang besar dari Allah, tubik jadi hamba Allah. Kita boleh duduk dalam Ramadan sebulan ni jadi Ramadan yang boleh mentazkiyah, membersihkan kita, menjadi seorang yang mempunyai kekuatan, ada pelang dalam nak jemerai hidup sebelum sampai kepada Ramadan pada tahun depan pula, kalau ditaruh ajar oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa ufawwidu amri ila Allah. Innallaha basirun bil ibad. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullah usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Muslimin yang dikasihi Allah Taala sekalian, kita muhasabah. Kalau kita boleh kerja molek, boleh buat amal molek, bukan daripada pandai kita, berjuruh kita. Itu semata-mata taufik dari Allah. Kalau kita boleh jaga puasa kita molek, kita berasa kata molek, itu adalah taufik dari Allah. Kalau kita boleh berasa kata mudah kaki tangan kita dalam nak jaga malam semaya tarawih, itu adalah taufik dari Allah. Kalau Allah Ta'ala beri kita ni hati murah, boleh belanja guna rezeki yang Allah Ta'ala beri ni pada jalan yang Allah Ta'ala redha, itu adalah taufik dari Allah. Kalau kita boleh baca Quran, dengar Quran, kita boleh menangis, kita boleh tadabbur, itu adalah taufik dari Allah. Itu adalah pertolongan dari Allah. Senantiasa kita kena minta tolong daripada Allah. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Tetapi kalaulah berlainnya tidak semacam itu, kita berasa kita cuai banyak, berasa tak betul, berasa tak kena, berasa tak sempurna, berasa kurang, maka masih lagi ada peluang 2, 3, 4 hari lagi, berpeluang untuk kita muhasabah, berpeluang untuk kita bertaubat, berpeluang untuk kita bersungguh lagi. Moga-moga kita masih lagi ada peluang dan masih lagi termasuk daripada orang yang Allah Ta'ala sayang, Allah Ta'ala kenal. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah Ta'ala sayang kepada hamba dia yang bertaubat, yang banyak bertaubat. Orang yang ada hati dia nak kelak kepada Allah, Allah Ta'ala masih sayang ke dia, kenal ke dia.
Kita dah dengar Nabi wayak kata orang yang tubik daripada rumah dia muak tah belakang utak, penuh dengan makan ni, penuh dengan minum sebiang dia untuk makan dalam perjalanan. Sampai satu masa terlucuk utak dia rai habis, berasa sayu dia, berasa gelisah, berasa habis perasaan, putus asa. Tapi Allah Ta'ala hantar kelik utar dia dengan penuh makan ni, dengan minum ni. Siapa dia mujur sangat gembira, sangat telatah, tubik kecek tak betul. Kita dengar hadis. Dia kata, anta abdi wa ana rabbuk. Tuhanmu itulah. Hamba aku Tuhanmu. Orang saning, karena terlalu dia mujur, terlalu dia gembira dengan utar dia tu hantar kelik semula, dengan rezeki-rezeki di atas belakang utar dia, dia mujub doa sampai kecek tu balik aku. Mung hamba aku Tuhanmu. Mujub doa. Nabi nak ayat kata Allah Ta'ala lebih lagi pada mujur gembira suka. Allah Ta'ala lebih lagi gembira suka apabila tengok kepada seorang hamba yang bersalah, dia ada hati nak bertaubat kepada Allah. Allah Ta'ala lebih gembira daripada orang saning lagi. Siapa berkecek tak kena mujub doa. Tapi Nabi kata Tuhan lebih gembira, Tuhan lebih suka apabila dia tengok kepada hamba dia yang bersalah, hamba saat ini sanggup nak kelik bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu tidak ada putus asa kita orang beriman. Marilah sama-sama kita muhasabah, bubuh perasaan harap kepada rahmat Allah, harap kepada keampunan Allah, dan bubuh hati perasaan takut kepada azab seksa Allah yang tak sanggup kita nak tanggung azab Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan pada akhir Ramadan ni boleh juga kita ada molek juga kita buat persiapan dalam nak menghadapi hari raya, terutamanya fardu sakut pak dengan hari raya, iaitu sakut pak dengan zakat fitrah. Zakat fitrah yang Allah Ta'ala jadikan zakat fitrah ni untuk menyuci orang puasa dan untuk jadi makan ni kepada orang miskin. Tuhratul lis-shaim wa tu'matun lil masakin, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Zakat fitrah ni untuk nak membersihkan orang puasa, cacat cedera dia daripada amalan puasa dia, boleh membersih dengan amalan zakat fitrah. Dan sebahagiannya boleh jadi makan ni, terutamanya hari raya tu nawi orang hak miskin tu dia boleh turut rasa gembira dengan nikmat hari raya serupa dengan orang ada, dengan sebab sedikit pertolongan daripada orang kaya melalui zakat fitrah. Marilah sama-sama banyak kita berdoa, marilah sama-sama kita muhasabah, dan marilah sama-sama kita berdoa banyak-banyak supaya Allah Ta'ala menerima kita daripada hamba yang dapat redha Allah, hamba yang muttaqin, hamba yang baik dapat rahmat Allah Ta'ala dan dimerdeka daripada azab seksa Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan banyaklah kita guna akhir-akhir Ramadan ni juga dengan banyak berdoa kepada saudara-saudara Islam di seluruh negara, terutamanya kepada orang-orang yang duduk dalam kena nyanya, duduk kena zalim, dan juga berdoa kepada orang-orang dulu yang telah meninggal, yang mereka berjasa dengan apa nama agama al-Islam. Kita selalu berdoa kepada mereka itu. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك وأعداء الدين. اللهم أعلِ كلمتك إلى يوم الدين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في سوريا. اللهم انصر إخواننا المسلمين في برما. اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك
ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم تقبل منا صلاتنا اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا ودعاءنا وجميع حسناتنا اللهم لا تردنا خائبين اللهم لا تردنا خائبين اللهم لا تردنا خائبين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيموا الصلاة